Jadi netizen dipotong makan kepuk lekor masuk neraka. Mungkin masuk sama terlibat. Nampak? Kau kepok kepala kan. Kalau dia nak cerita betul kita kata nampak kita betul. Dia potong ayat. Nampak salah. Betul tak? Itu cara dia. Ke boleh makan agak kali? Kita ada apa boleh? Semua kata haram. Nampak? Kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bi. Tiap daging yang membesar ada makan makanan yang haram, maka layak masuk neraka. Nabi yang kata. Jadi nak makan kepuk lekor, kepuk apa pun buatlah cara. Buat, nampak awak tu bot lah. Islam iaitu bersihkan. Betul tak? Siapa nak tanya soalan lisan bersedia. Kita tak boleh nak baca semua ni. Bersedia Apa hukum laki-laki kahwin, dia sembunyikan status kahwin dengan menyimpan perempuan lain serta perempuan lain tak tahu status laki-laki tersebut. Hukumnya simpan perempuan haram. Kahwin tak kabur korang makruh. Sunat kabur korang. Tak dosa tak kabur korang kahwin dah. Sunat beritahu. Supaya orang dapat tahu. Okey? Ada orang dia kahwin dan malu nak kabur korang. Tak payah malu-malu. Kita buat benda yang sunnah. Soalan seterusnya, saudara sembahyang kalau orang sunat ditutup pasang sunat itu dengan cawan. Lepas itu dia tengok dalam cawan itu ada darah campur dengan air bisa. Jawabnya luka-luka yang ada darah susah nak ditanggalkan dimaaf. Sah solatnya. Okey, orang yang aksiden, dia aksiden bukan macam sikit kena pisau. Tak, dia letak dah ubat ni tapi ada juga mengalir darah sikit, dimaaf pada syarak. Okey, kerana dia orang yang kepayahan. Dia wajib bersih kotor yang boleh. Sebelum sembahyang mana-mana darah yang kita boleh basuh dah. Kerana syarat bersih daripada najis. Tapi ada benda yang tak boleh kita basuh. Kalau kita basuh, pecah jahitan, pecah luka, lambat baik dan sebagainya, maka dimaaf. Kita pun sembahyang. Kerana ini orang yang kesukaran. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Orang yang dalam kepayahan diberikan hukum keringanan. Orang lain tak sah, dia sah. Faham? Kerana orang sakit. Okey? Macam orang sembahyang tak kunci, orang duduk. Orang lain sah tak sembahyang duduk. Orang sihat. Tak sah dia. Dia sah. Pasal apa? Masyaqqah. Tajlibut taisir. Menarik hukum keringanan. Apakah hukum peguam membela orang? Bela orang yang bersalah. Jawabnya boleh bela. Dikatakan betul, yang betul dikatakan salah. Haram. Bela lagu mana? Bela supaya dia tidak dizalimi. Lagi. Kita kadang-kadang menipu. Yang baik jadi jahat, yang jahat dah jadi baik. Kenapa? Kerana pandainya bercakap di dalam mahkamah. Akhirnya yang tak patut dihukum, kena hukum. Yang patut dihukum, terlepas hukuman. Kerana penipuan. Namun, kita bela supaya dia tidak dizalimi. Dia memang salah, tapi tidak dikenakan hukuman yang bukan hukuman untuk dia. Itu tujuan bela. Bukan bela supaya dia tak salah. Dia bunuh orang supaya dia jadi tak bunuh orang. Dia lah jadi orang baiknya. Hati-hati. Soalan seterusnya. Manusia suka mengeluh. Bila susah, keluh kesah. Bila dapat kebaikan, jadi gigit. Apakah pandangan Ustaz? Tak ada pandangan. Memang itu. Kerana kita bukan malaikat. Ada akal, ada nafsu. Oleh kerana kita ni ada akal, ada nafsu lah. Turunnya para Nabi. Turunnya kitab. Untuk membagi, menyempurnakan benda yang tak betul. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk membetulkan akhlak kamu biar jadi molek. Kerana ada benda yang kalau aku tak khabar jadi tak erti.
Ada benda kalau tak kabur apa? Nah, jadi biasa sikap manusia memang banyak kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu default setting. Kira kali memang banyak kelemahan. Nah, kalau kita sempurna dah turun dah para nabi itu betulkan kita. Nah, kita makan minum dah betul Nabi tegur. Makan lima pun dah betul makan. Nah, bagi harta pun dah betul je tegur kita. Makan kedarah orang, ambil roh orang je tegur kita. Jual beli mengaruk lepong ni mari tegur kita. Nah, bolehkah kita minta dalam solat hajat bagai-bagai hajat? Boleh ya. Bukan kita minta dengan kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia manusia kita ada piti. Ingat kerajaan yang paling kaya dalam dunia, kerajaan dia Amerika, Rusia, miskin. Pasal kata Malaysia. Lagi Amerika tu miskin. Kenapa miskin? Tu siapa presiden? Biding. Joe Biding. Presiden lah. Miskin tu. Kenapa mereka miskin? Mereka manusia. Laki nama manusia miskin. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu semua, bukan antuma, antum. Antum tu mana semua? Kalau antuma boleh tahan kira. Antum, mana jamak, mu semua, apa kedana? Yang kaya Allah, waliyun anil alamin. Allah, dia yang kaya. Faham lagi? Kena pegang. Allah dia yang kaya, yang lain miskin. Jadi, kalau kita minta dengan orang tak boleh bagi banyak-banyak. Orang yang paling kasih dengan kita, ayah kita, marah kalau kita minta banyak. Ayah kita baru nak tutup pintu kereta, ayah minta RM1, anak kata ambil RM1. Dan minta ayah RM5 nak beli Ultraman, bagi ya. Tadi video sekian lah minta pulang. Datang nak masuk rumah ayah RM50. Nak beli kad PlayStation apa isu ni. Awak datang 2 minit 50 pula ni marah dia. Padahal dia kasih kita. Nah, Allah kita dah minta, ni marah. Tadi Nabi kata malam yasalillah ya Allah alaihi. Siapa tak minta dengan Allah, apa marah dia? Kenapa? Kerana dia ghaniyun, sangat kaya. Jadi orang yang ajak minta banyak boleh. Jadi pagi ramai ajak rumah, Tok Imam kata, tuan rumah, nak sembahyang ni apa hajatnya? Nak ada 2 hajat. Tok Imam dia Nampak? Salah Tok Imam. Tuan rumah kata ada 3 hajat. Nampak? Nak minta sihat, lepas tu nak minta nega ni biar murah rezeki, lepas tu nak nikah tekor lagi. Nampak? Imam kata online, aku 3 tu aku nak doa juga kan. Tak ada masalah. 400 apa boleh hajat. Faham lagi? Tak ada masalah. Kerana kita minta dengan yang sangat kaya. Dalam hadis kursi, Nabi kata kalau kita semua manusia minta dengan Allah, semua yang kita minta tu Allah beri belaka. Beri bilion manusia, semua tarawih. Hanyalah seperti setitik air daripada lautan. Setitik air itu semua kita dapat. Lautan tu gedung pembarahan harta Allah. Kayanya Allah. Tak. Orang bercakap ketika khutbah hari Jumaat, boleh tak kita buat bahasa isyarat suruh dia diam? Boleh? Bagus soalan. Yang dilarang kita kata diam. Jangan bising, jangan bercakap. Itu dilarang, makruh. Patutnya nasihat orang suruh diam dapat pahala. Tapi ketika khutbah kita sendiri kita cakap diam, jangan cakap, dengar no. Nak kau pakot lawang tak. Nabi kata kamu sudah berbuat perkara sia-sia. Lain pada khutbah Jumaat kamu buat benda pahala. Tapi ketika khutbah larau tak dapat pahala. Jadi ulama kata kalau bahasa isyarat boleh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Orang cakap kita buat bahasa isyarat boleh. Bahasa isyarat ni ada 5 bahasa isyarat. Bahasa isyarat 200 lebih. Hampir 300 bahasa isyarat. 5 paling popular. Nampak? Nombor 1 ni. Duduk cakap orang khutbah. Hadirin Jumaat sekalian. Orang baca khutbah. Duduk cakap. Kita tengok budak cakap buat gini.
boleh. Bang, ada apa? Lagi. Dia pun diam ni tengok kita buat gini. Dia dah diam juga, kita guna yang nombor 5 ni. Itu bahasa isyarat dia faham kau tu. Seluruh dunia faham. Benda mana? Tak kena kelengkung kau muka. Faham? Betul tak? Boleh. Bahasa isyarat benda yang orang semua reti. Orang sakit pun reti. Betul tak? Nampak tak? Jangan main piti je. Tutup dah main. Dia hak bering bangun jangan. Itu nak ya ke? Mayak lah bangun lagi. Jangan main piti. Oh. Betul. Oh. Kerana kita dah kira orang pula kira orang mana pun. Tak cukup piti pun. Tak cukup pun. Mak Nabi kata laukana libni Adam wa diyani min zahabin lam tarasa isama. Betul tak? Kalau manusia tu beri tiap-tiap seorang 2 uti bukit mah, dia kata 3 baru sedap. Kalau kau pada bukit kau. Nah, mah berapa sekilo ni? Berapa sekilo ni? Tak aja beli sekilo. Kilo lebih kurang 290,000 ini lah, lebih kurang. Sekilo. Nabi kata kalau tiap-tiap kita ni Tuhan beri 2 uti bukit seorang mah, tak cukup. Nak 3 uti ni dah 3 baru sedap. Tahu tak? Yang berlaku jauh bahu ila turab, tidak akan kenyang perut dia melainkan bahang tanah baru senyap. Itu Nabi kata bahang tanah itu bahasa gandum terbaik di dunia. Pak Nabi kata bahang tanah itu bahasa gandum. Nah, yang berlaku masuk dalam perut tanah. Apa makna makan tanah? Bila mayat mati, mayat tinggal dalam liang, nak utuh dah bereka benda ni kubur, masuk pasir dalam mulut. Itu maksud makan tanah. Bahang tanah. Bahasa Tianu dah kata makan, dia kata bahang. Tianu dah kata makan. Mana makan, mari makan. Itu KL Lupo. Tianu jauh, sini minyak. Jadi bahang tanah tu lah. Comelnya Nabi kata, yang berlaku jauh bahu illa turab, tidak akan mengenyangkan perutnya illa turab, yakni yakulu turab, kata ulama, makan tanah. Dalam bahasa Melayu, bahang tanah. Bahang tanah tu mana mati. Tapi tak boleh guna ayat itu kasar. Jangan pula besok ada kematian lagi tanya, dia apa ayah bahang tanah malam? Kata gitu, marah dorang, ngomong punya. Sabar, soalan lisan. Dia. Ini tak larat nak macam dah. Ustaz lain jawab yang pagi ni ada lebih kurang 40 soalan. Dan saya yakin kalau Ustaz lain jawab mesti lebih tepat dan lebih betul. Soalan lisan. Tentang penggunaan masjid. Masjid supaya kita dapat mendapat kepada bukan sekadar masjid, boleh. Bukan naikค่ะ Contohnya buat pengumuman. ไม้15 บาทค่ะ Pengumuman, sekurang-kurangnya sekali pengumuman, mulai 1 bulan 1 contoh, semua derma yang disumbangkan kepada masjid akan digunakan untuk kebaikan masjid dan penduduk sekitar. Barulah kita boleh guna untuk bantu orang dekat-dekat juga kita. Okey? Sebelum tu besok. Buat tabung satu lagi. Tabung. Tadi ikhtiar nak cermat tadi takut campur. Okey. Duit tu yang sesat dah. Yang untuk masjid saja. Kerana tak kita tak umum. Lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. 20 บาทค่ะ Sama je. Nama lain. Kenapa Nabi suruh kita buat kenduri? Tanda kesyukuran salah satunya. Syukur dapat menantu, syukur dapat isteri. Kan kita berterima kasih. Nabi bila dia terima kasih pada Allah dia buat ibadat. Termasuk ibadat ni kita jamu orang. Lepas tu Nabi kata, Aulim, buatlah kenduri perkahwinan. Aulim, buatlah kenduri berkahwin. Walau bisyatik, walaupun sepuluh anak kambing kecil. Tak ada piti nak beli yang mahal. Kalau 1,000 beli anak kambing kecil 400 cukup dah. Walau bisyatik, kata ulama, anak kambing yang kecil.
sudah memadai. Tak agak nak beli kambing, ikan air lah pada awak si kuning. Tapi aulid tu penting, jamu orang. Kenapa? Tanda syukur kepada Allah. Jadi ada orang tulis walimatul urus, ada orang tulis jamuan kesyukuran. Boleh saja. Walimatul urus khusus, jamuan kesyukuran umum. Lagi soalan? Ya. Ha. Tiba-tiba soalan, tiba-tiba ada, kita belum soalan lagi. Tiba-tiba ada orang pulang untuk jadikan kita imam, dia dah takbir ihram dah. Jadi kita perlu lari ataupun kita perlu jadi imam. Kita belum niat lagi Ustaz. Tapi orang sebelah tu dah solat dah takbir ihram dah. Kita dah sembahyang ni, dia buat kita imam. Okey. Mau orang mana cakap gitu? Ha? Kenapa cakap gitu? Orang luar. Duduk lama ke? Ya. Tapi muka ni anu. Orang yang tak semayang kita tak sah niat jadi makmum. Faham lagi? Tidak sah. Tak boleh niat makmum. Tak sah. Kita tahu. Ha? Dia tak tahu sah. Ingat ke kita duduk semayang, padahal kita duduk main telefon. Lagi. Macam lah TikTok tu kan. Tak salah. Okey? Dan tak berlaku semayang jemaah bagi dia. Terpulang. Lama lagi dah duduk situ apa? Mundur kerah gitu. Dia tunggu datang ni bila nak rokok. Lagi. Lagi soalan? Buat kalimat untuk potong hadiah tu 10,000 contohnya. Kita cari orang perak untuk masuk 10,000 tu. Saya kena serta boleh 30,000 kita bayar balik. Kita ialah hapus betul. Dia bagi dulu duit dia. Kita minta ialah ดูก่อนได้นะคะ Okey. Jadi sama juga judi. Alamak. Bersama hello panggil. Hello tu. Okey, tahu lapor judi. Pada hakikat benda yang sama je. 15 Daripada bát, duit 25 itulah bát, dijadikan 10 pertaruhan bátก็มี yang nasib baik dapat, tak nasib baik tak dapat. Jadi kalau nak buat jangan buat lagu tu. Gunakan tak ada kena-mengena langsung. Pihak ketiga memberikan sumbangan untuk hadiah rebutan. Duit-duit iuran bukan jadi untuk rebutan. Duit iuran bayar padang, upah dan sebagainya, beli t-shirt dibagi, topi dan sebagainya. Okey, lagi soalan. Nabi Muhammad sunat. Sunat. Nabi Muhammad sunat. Kita kena sunat. Faham lagi? Okey. Lagi soalan. Waalaikumsalam. ตอนนี้นะคะทางเทศบาลได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าจะให้มาตรวจสอบนะคะพ่อค้าแม่ค้าเพื่อความถูกต้องนะคะ Boleh langkah nazar lah. Ayo, langkah barang nazar. อนุบาลเรียนคนเดียวคนที่สามใช่ไหม Cara dia berpuasa 3 hari. จากเคสใหญ่ Okey. ตอนอนุบาลจำได้เหรอ Saya dah haji betul-betul. Okey. Sama-sama. Lagi? Ni. Waalaikumsalam. Duit kita yang ada di tangan orang yang mungkin bayar sunat kita yang bayar zakat sunat. Yang tak bayar zakat. Tak wajib zakat. Bila dia bayar wajib zakat. Okey? Lagi soalan juga. Kat pintu Waalaikumsalam. Nama siapa lagi?
jadi nama dia. Harap jual harta orang. Ya. Itu hak awak. Halal adalah hak awak, bukan hak orang lain. Dia kalau kita halalkan, kes itu ditutup. Kalau tak halal, kes itu terbuka. Mana akan dibicarakan sekali lagi hari kiamat. Awak akan dipanggil, jual lori pun panggil juga. Okey, awak halal dah hari kiamat. Kalau awak tak halal juga Dino, dia akan bayar di akhirat. Bayar dengan pahala. Kalau dia pahala ada di Mekah mana boleh awak pahala tu. Kalau dia tak cukup pahala, dosa awak dia pikul. Kerana dia ambil harta awak. Faham? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lagi soalan? Kalau ada orang kafir mati, baru tak ada lagi orang kafir mati. Pendapat jumhur ulama, orang kafir akan disoal. Di pandangan jumhur ulama. Pandangan sebagian ulama tak disoal, terus diazab. Okey. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan orang kafir tetap disoal. Kerana ada beberapa riwayat ditanya ma qaulukum fi hadza rajulil ladzi bu'itha bikum walinasi ajmain. Dalam riwayat hadis akan ditanya apa kamu akan kata tentang seorang laki-laki nabi lah yang diutuskan kepada kamu dan sekalian manusia. Nabi kata kalau orang yang beriman dia kata wa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinat. Dia adalah Rasulullah, dia datang kepada kami membawa keterangan yang benar min rabbih daripada Tuhannya. Dalam kitab hadis kata bila dia jawab lagu tu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dan bila orang kafir dan munafik dia kata dia tak kenal laki-laki ni. Maknanya dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Lalu disempitkan kuburnya sampai bersisih tulang rusuk. Ini maksudnya di sini pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, orang kafir juga akan disoal. Okey? Lagi soalan? Ini terjadi pada diri saya. Baru ni saya pergi bagi kereta di Kuala Kuala. Cina lah. Dia bagi salam. Penuh lah. Kata Assalamualaikum. Saya pun jawab no. Saya jawab Waalaikumsalam. Tapi saya lepas tu saya jadi sok. Awak Cina ke begitu? Awak ni Cina ke Islam ni? Dia kata saya ke Islam. Saya